sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada malam ini kita masih lagi membicarakan mengenai kelebihan ilmu menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar, la an taghdua fata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'atin wa li an taghdua fata'allama baban min al-ilmi ulima bihi aw lam yu'mal bihi khairul laka min an tusalli alfa raka'atin. Maksudnya daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu bahawa berkata ia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, bahawa kamu berpagi-pagi lalu kamu belajar satu ayat daripada kitab Allah adalah lebih baik bagimu daripada kamu sembahyang 100 rakaat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada para sahabat, pada sahabatnya Abu Dzar, mengatakan bahawa berpagi-pagi kamu belajar, maknanya kamu belajar satu ayat daripada kitab Allah lebih baik daripada kamu sembahyang 100 rakaat. Jadi kita belajar ilmu ini besar fadilatnya di sisi Allah, lebih besar daripada ibadat sunat yang tidak didasari dengan ilmu. Maka maya ilmu ini besar fadilatnya di sisi Allah, lebih kamu belajar satu ayat saja. Satu ayat saja lebih afdal daripada kamu sembahyang 100 rakaat. Ini kelebihan majlis ilmu. Sebab itu kita dilarang meninggalkan majlis ilmu. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, kita daripada kitab Ihya Ulumuddin, mengatakan bahawa sesiapa yang meninggalkan majlis ilmu ini 3 hari, maka menyebabkan hatinya menjadi sakit. Maka 3 hari itu baru sakit. Dan kalaulah seorang itu sakit, tidak didatangkan, tidak diberi obat, lama-lama membawa kepada mati. Maka demikianlah hati, kalau dia sakit, tidak diberi obat, lama-lama hati tadi menjadi mati. Matinya hati dengan arti kata terpadamnya nur di dalam hatinya. Maka bila dia duduk majlis ilmu, maka nurnya akan dihidupkan, hatinya akan bercahaya dengan majlis ilmu. Disebut dalam hadis lain, wal ilmu nurun, ilmu ini merupakan cahaya. Maka majlis ilmu, majlis yang mencahayakan hati. Tetapi kalau orang beribadat kepada Allah, hatinya tidak nampak, tertutup. Walaupun dia sembahyang, boleh jadi dengan sembahyang yang banyak-banyak tadi, 100 rakaat, 60 rakaat, menyebabkan dia sombong dengan ibadat dia. Maka ibadat yang banyak tadi tiada manfaatnya berbanding dengan majlis ilmu yang menghidupkan hati. Jadi majlis ilmu dihidupkan hati. Ibadat ni orang buat yang hati sudah hidup. Jadi bermakna orang yang melakukan ibadat dalam keadaan hati tidak hidup, lebih baik orang belajar ilmu lah, kerana ilmu menghidupkan hati. Jadi ilmu ini menghidupkan hati, walaupun satu ayat saja daripada ayat Quran. Satu ayat saja itu lebih besar daripada 100. Kerana majlis ilmu hanya menghidupkan hati. Maka orang yang beribadat tanpa hatinya hidup, maka tiada manfaat. Lebih baik belajar ilmu, kerana ilmu itu menghidupkan hati. Baik sembahyang, hati tidak hidup. Belajar pun hati tidak, dia jahil pun dia tidak hidup, hati tidak hidup. Tetapi majlis ilmu, majlis yang menghidupkan hati dia. Sembahyang bukan majlis yang menghidup, bukan ibadat yang menghidupkan hati. Sembahyang ni ibadat yang sudah hidup hati. Itu perbezaan dia. Maka dia kata di sini bahawa kamu berpagi-pagi lalu kamu belajar satu bab, tadi satu ayat, ni satu bab daripada ilmu, lalu diamalkan dengannya. Malulah diamalkan dengan ilmu yang ia pelajari, ataupun dia tidak amal, dia hanya belajar saja, dia tidak amalkan, tidak diamalkan, adalah lebih baik baginya daripada sembahyang 1000 rakaat. Maknanya ini kelebihan ilmu. Maka kita di sini kena faham, mesti kena ada dalam majlis ilmu. Maka majlis ilmu yang dikehendaki adalah majlis ilmu yang ada makrifat pada Allah.
Ada seorang ulama di antaranya Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah As-Sakandari ini pengarang kitab Hikam, merupakan ahli makrifat pada Allah. Dan sebelum pada ini beliau adalah ahli fiqh. Beliau ahli fiqh, hanya membahaskan ilmu. Ilmu fiqh ini untuk mengelokkan ibadat. Ilmu fiqh ini mengelokkan ibadat. Jadi ilmu tasawuf ini menghidupkan hati. Menghidupkan hati. Maka dia kata di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, dia ni ahli fiqh, kemudian dia adalah orang yang menentang tasawuf. Tentang tasawuf. Jadi dia tak terima tasawuf, marah pada tasawuf dan sebagainya, sehinggalah dia marah, dia pun nak pergi tengok ilmu tasawuf ni tak betul, kat mana tak betul dia. Nak pergi tengok. Lalu dia masuk dalam majlis ilmu Abu Abbas Al-Mursi, ataupun Abu Abbas Al-Murashi. Dia masuk dalam majlis ilmu Abu Abbas tadi. Bila dia masuk dalam majlis ilmu Abu Abbas Al-Murashi ini, dia masuk, dia dengar, tiba-tiba hatinya tersentuh. Bila hati dia tersentuh, dia ada insaf dalam majlis ilmu tadi. Barulah dia rasa majlis ilmu ini memang betul-betul menghidupkan hati dia. Dan kata-kata yang keluar daripada Abu Abbas Al-Murashi tadi memang menyentuh hati dia. Sedangkan dia duduk ahli fiqh, dia ibadat dah banyak dah, tapi tak pernah tersentuh sebagaimana majlis ilmu. Ini. Jadi jangan salah faham. Yang dimasukkan majlis ilmu di sini, majlis ilmu yang ada nur. Ilmu yang dibawa itu adalah ilmu makrifat pada Allah. Maka tidak dapat tidak, dia kata majlis ilmu yang kamu masuk tadi, majlis ilmu yang boleh menghidupkan hati kamu itu, kalau majlis ilmu itu membahaskan satu bab, lebih afdal daripada ibadat 1000 rakaat. Besarnya majlis ilmu. Besarnya majlis ilmu. Jadi tidak dapat tidak, kita mesti kena ada duduk dalam majlis ilmu, kerana majlis ini menghidupkan hati-hati kita. Jadi kenapa dikatakan sampai 1000 rakaat dibandingkan dengan majlis ilmu tadi? Macam saya kata, As-Sakandari tadi, apa ni, Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, beliau ahli fiqh. Walaupun dia ahli fiqh, dia kuat ibadat. Tapi sepanjang dia buat amal ibadat kuat itu pun tidak pernah tersentuh hatinya. Sebagaimana dia duduk dalam majlis Abu Abbas Al-Murashi. Sekali duduk Sekali duduk dia duduk dalam majlis ilmu tu, kalau nak banding dengan ibadat hak tak padang. Hebat majlis ilmu hari ni. Hari mana? Hari yang dia sedar tadi. Kerana duduk dalam majlis ilmu yang ada cahaya. Inilah yang dimaksudkan bahawa majlis ilmu ini majlis yang benar barakah. Yang mana majlis ilmu ini lebih afdal daripada ibadat, kerana majlis ilmu lah yang menghidupkan hati. Orang yang buat amal ibadat banyak, tapi hati dia tidak hidup lagi. Hati dia tidak hidup, hanya buat amal ibadat. Kadang-kadang dengan buat amal ibadat tadilah menyebabkan dia menjadi semakin sombong. Kadang-kadang ibadat dia tadi, walaupun dia buat ibadat banyak, hati dia tidak tersentuh dengan Allah. Sebab sudah tidak ada ihsan di dalam hatinya. Jadi majlis ilmu ini yang membawa manusia tadi bersifat ihsan di hadapan Allah. Majlis ilmu yang macam ni, yang disebut anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini majlis ilmu tasawuf. Sehingga kan kamu duduk dalam majlis ilmu tadi boleh membawa hati kamu ni, bila kamu beribadat, merasa takut di hadapan Allah Ta'ala, seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah majlis ilmu yang macam inilah yang menyebabkan yang dikatakan lebih afdal daripada 1000 rakaat. Tetapi kalau majlis ilmu keluar daripada majlis ilmu, membawa kepada perbahasan, membawa kepada menghukum orang, membawa kepada mencari kesalahan orang, membawa kepada perpecahan, ini lebih afdal semayang. Baik semayang daripada kita duduk majlis ilmu, keluar saja kitalah hebat, orang lain tidak betul belaka. Itu bukan yang dimasukkan dalam hadis. Yang dimasukkan majlis ilmu yang menyebabkan hati tawadhu, tunduk kepada Allah Ta'ala, hati tersentuh ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam satu hadis, an Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yashfa'u yaumal qiyamati salasatun al-anbiya'u
summal ulama'u, summa syuhada'u. Daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, diberi keizinan untuk memberi syafaat pada hari kiamat. Yakni Allah Ta'ala memberi izin kepada golongan ini memberi syafaat kepada orang lain. Pada hari kiamat, kepada tiga golongan yang boleh beri syafaat. Maka tiga golongan ini, kalau kamu boleh bersumpah dengan dia, bersumpah dengan dia. Kalau kamu boleh duduk sama dia, duduk sama dia. Ambil ilmu dengan dia. Yang pertama adalah golongan anbiya. Al-anbiya, yakni golongan nabi-nabi. Kenapa dikatakan demikian? Kerana golongan nabi-nabi ini adalah golongan yang menghidupkan hati-hati manusia. Menghidupkan hati-hati manusia daripada tidak mengenal Allah kepada mengenal Allah Ta'ala. Daripada duduk dalam gelap menyembah patung berhala, kepada cahaya hidayat Allah Ta'ala, menyembah Allah Ta'ala. Ini golongan nabi-nabi. Maka siapa yang duduk dengan Nabi, bersahabat dengan Nabi, bersama dengan Nabi, akan mendapat pancaran nur Nabi ke dalam hati-hati mereka. Lalulah nur ini ada di dalam hati, maka orang yang mendapat nur pancaran ini akan mendapat syafaat Nabi SAW. Dah kira namanya, kalau dia betul-betul duduk bersama dengan Nabi, maka para sahabat ini akan mendapat syafaat di negeri akhirat kelak. Sebab tu untung orang yang bersama dengan Nabi SAW. Dan yang kedua, golongan ulama. Sebab tu golongan ulama ni kita kena duduk dalam majlis ilmu dia. Ulama-ulama yang boleh menghidupkan hati, dan ulama-ulama yang ada barakah dengan dia. Kita kena duduk dalam majlis. Duduk dalam majlis dia pun akan terkesan barakah dia. Sama ada kita tak dapat ilmu, kita dapat ilmu. Duduk dalam majlis ilmu. Marilah ulama-ulama daripada luar negara contohnya. Ataupun ulama-ulama yang diiktiraf kesufian dia, yang diiktiraf dari segi keilmuan dia. Jadi kita duduk dalam majlis dia. Bila duduk dalam majlis dia, walaupun kita tak dapat ilmu, mungkin dia membahaskan ilmu yang tinggi-tinggi, tetapi kita duduk dalam majlis dia itu sudah ada barakah. Lalu diceritakan dalam hadis lain mengenai seorang hamba Allah Ta'ala, apabila dikira amalan dia, apabila dihisap amalan dia, didapati bahawa dia adalah orang yang tidak layak masuk dalam syurga. Lalu apabila dia tidak layak masuk dalam syurga, malaikat ingin memasukkan dia ke dalam neraka. Tetapi Allah Ta'ala memberitahu kepada para malaikat, jangan lagi kamu masukkan dia dalam neraka. Hendaklah kamu lihat, adakah dia ini pernah hadir di dalam majlis ilmu ulama. Pernah hadir tak dalam majlis ilmu ulama? Ialah dia dengan dosa dia dengan ibadat dia yang kurang, dengan dosa yang banyak, memang dia tak layak masuk syurga. Maknanya Allah Ta'ala kata pada malaikat, nanti dulu tengok dulu, adakah dia ini pernah duduk dalam majlis ulama. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, wahai malaikatku, seandainya dia ini pernah duduk dalam majlis ulama, masukkan dia dalam syurga, berkat daripada ulama tadi. Dalam hadis lain mengatakan bahawa dalam kitab Matla'il Badrin pun ada mengatakan bahawa Allah Ta'ala menyeru kepada ulama-ulama, ulama-ulama yang hidupkan hati, ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang takut pada Allah, ulama-ulama yang beramal dengan ilmu. Lalulah Allah Ta'ala kata, wahai ulama-ulama, hendaklah kamu memberi syafaat kepada anak murid kamu, walaupun anak murid kamu itu sebanyak bintang di langit. Maknanya, jadi ulama-ulama ini apabila sahaja mendapat keizinan daripada Allah memberi syafaat, maka orang yang menjadi anak murid kepada ulama ini, orang yang ada dalam majlis ilmu dia, orang yang beramal dengan ilmu yang diberi oleh ulama tadi, dia pun akan mendapat syafaat daripada ulama. Ini barakah kita duduk dalam majlis ilmu. Ini kepentingan. Tidak sama orang yang belajar, orang yang duduk dalam majlis ilmu dengan orang yang tidak duduk dalam majlis ilmu. Tidak sama. Tidak sama dari segi kedudukan dia dengan Allah Ta'ala, tidak sama dari segi ibadat dia yang bersama dengan ulama, tidak akan sama. Orang yang sentiasa mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala ini, ambil ilmu daripada ulama-ulama, tidak sama dengan orang yang beribadat
tidak duduk dalam majlis ilmu, tidak ambil ilmu dengan ulama-ulama, tidak akan sama. Maka tidak dapat tidak istilah kita kena ada dalam majlis ulama. Kerana ulama ini akan diberi keizinan oleh Allah Ta'ala memberi syafaat. Jadi ulama itu disebut ada ulama sir, ulama makrifat, ulama yang hatinya hidup, ulama ahwal, ulama yang beramal dengan ilmu. Bukan ulama yang hanya mereka itu maknanya bercakap saja tentang ilmu, tidak. Tetapi ulama di sini adalah ulama yang mencapai makrifat dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah golongan syuhada, golongan yang mendapat syafaat dan dapat keizinan memberi syafaat adalah golongan syuhada. Golongan syuhada ini, kata guru saya, dia kata orang yang mati syahid, kalau dia mati syahid, dia boleh menolong ahli keluarga dia. Ahli keluarga dia, saya tak ingatlah 30 ahli keluarga ke 70 gitu. Tak ingatlah, tapi maknanya kalau dia dapat syuhada, maka dia dapat tolong adik-beradik dia yang lain dekat negeri akhirat. Maknanya ini Allah Ta'ala beri kelebihan bagi orang-orang yang mati syahid pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya syuhada ini, syahid ini ada beberapa kategori. Ada syahid dunia sahaja. Syahid dunia ini tidak dapat beri syafaat kepada orang lain. Yang kedua, syahid akhirat. Syahid akhirat hanya dia mendapat pahala saja di sisi Allah Ta'ala di atas kematian dia. Seperti orang yang mati kebakaran, orang yang mati lemas, orang yang mati sakit taun, orang yang mati bersalin. Ini semua dipanggil syahid akhirat. Maka syahid akhirat, bila dia mati dia akan dapat pahala. Syahid dunia, dia berjihad, berperang, tetapi dalam hati dia itu nak kepada dunia. Maka zahir orang tengok mati syahid, tapi di sisi Allah syahid dunia saja. Dunia dia syahid. Ini tidak dapat syafaat. Yang dapat memberi syafaat adalah syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat ini di antara syahid dunia akhirat, yakni orang yang berjihad, berperang pada jalan Allah Ta'ala dan dia mati di medan perang. Kalaulah dia itu berperang kerana Allah Ta'ala dan dia mati bukan di medan perang, dia mati di rumah. Dia mati di rumah, walaupun dia mati itu kesan daripada kena pedang luka-luka dia semasa dia berjihad bersabilillah, tapi dia mati di rumah, dia tidak syahid dunia akhirat. Sebagaimana Sayyidina Khalid Al-Walid, beliau adalah seorang sahabat yang kuat berjuang pada jalan Allah, berjihad bermati-matian dan bercita-cita ingin mati syahid, tetapi tidak mati syahid di medan perang. Lalu dia kata, aku ini berjihad berperang, betul-betul nak mati, bercita-cita nak mati syahid, tapi tak mati syahid. Dan dia rasa dia mati atas katil ni je. Lalu dia nak beritahu, lain kali kalau ada peluang berjihadlah. Kalau Allah Ta'ala tak mati juga. Rasa bimbang lah. Maknanya dia ini nak mati syahid, tak mati syahid juga. Jadi orang mati syahid yang dapat beri syafaat ini, syahid dunia akhirat, yang pertama orang yang berjihad fi sabilillah dan dia mati di medan perang. Dan yang kedua adalah orang yang menyatakan kalimah yang benar, tiba-tiba dia dibunuh. Afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultani jaiz. Seafdal jihad adalah orang yang menyatakan kalimah yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Dia menyatakan kalimah yang benar lalu dia dibunuh. Maka ini pun syahid juga pada jalan Allah Ta'ala. Maka syuhada ini bila dia mati nanti dia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, dia boleh memberi syafaat dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita nak jadi Nabi, tak jadi Nabi dah kita. Kalau kita ngaku jadi Rasul, kita kena takak, kena denda. Kalau kita ngaku jadi Rasul, jadi Nabi, tak boleh dah. Nubuwah tidak dapat dah kita. Syuhada, jauh rasanya syuhada dengan iman kita yang kita renung dah hati dah. Maka kita nak dapat syafaat melalui ilmu. Jadi melalui ilmu nak jadi ulama, payah kau kita nak jadi ulama. Ngapa juzuk amal pun tak boleh lagi. Nak jadi ulama macam mana? Baca jawi pun tak apa pandai lagi. Nak jadi ulama macam mana? Tak boleh. Tetapi kita boleh mendapat syafaat melalui duduk di dalam majlis ilmu ulama. Sehingga kan katanya perbandingan orang yang duduk dalam majlis ilmu ulama sebagaimana kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, wahai anakku, duduklah kamu dengan ulama-ulama.
Sesungguhnya ulama-ulama itu menghidupkan hati-hati manusia sebagaimana air hujan menyuburkan bumi yang mati. Air hujan diturunkan, bumi-bumi yang mati akhir sekali menjadi subur disebabkan turunnya air hujan. Maka demikianlah ulama-ulama ini, mereka itu menghidupkan hati-hati yang sudah mati. Hati-hati yang sudah mati sebagaimana bumi yang kering kontang. Tidak ada tanaman dah. Nak tanam apa? Kering garing dah. Kering kontang dah. Tanah yang gesang. Tiba-tiba turun air hujan. Tanah tadi menjadi tanah yang subur. Hati manusia yang kosong. Tidak ada Allah Ta'ala. Jiwa mereka kosong. Hati mereka mati. Tiba-tiba dicuahkan dengan air hikmah. Air ilmu daripada ulama-ulama. Menyebabkan hati mereka hidup subur. Boleh menerima ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan kita duduk dalam majlis ulama. Maka dia kata di sini dalam satu hadis, ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahahu fid din. Faqihu fid din. Faqihu fid dini wa alhimahu. Kalau wa alhimahu faqahahu. Faqahahu fid din wa alhimahu rushdahu. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Taala menghendaki kepada seseorang hamba kebaikan, dia menjadikannya faqih. Dia menjadikannya faqih dalam agama dan serta mengilhamkannya petunjuk, kecerdikan. Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan jadikan dia faqih. Jadi yang disebut dengan faqih ini ialah orang yang faham ilmu. Jadi faqih ini maknanya orang yang faham ilmu. Bila sebut faham ilmu, apa makna faqih? Faqih ini yang pertama faham ilmu. Yang kedua beramal dengan ilmu. Yang ketiga, ilmu itu memberi dia merasa melahirkan takwa pada dia. Kalau dia ada ilmu, dia beramal tapi tidak melahirkan takwa, maka tidak faqih lagi. Tidak faqih. Jadi nak beritahu, apabila Allah Ta'ala ingin memberikan kebaikan pada orang tadi, Allah Ta'ala nak beri kebaikan, maka Allah Ta'ala akan memahamkan dia tentang ilmu. Jadi yang dimasukkan dengan faham tentang ilmu tadi, yakni faham dalam keadaan mengenal Allah Ta'ala. Maknanya bukan faham saja ilmu, faham dapat kenal Allah. Inilah yang disebut faqih dalam bab ilmu. Maka Allah Ta'ala akan beri dia faqih tentang agama dari segi tauhid. Apa makna faqih dari segi tauhid? Faqih dari segi tauhid ini, yakni seseorang tadi merasa gerun dengan Allah. Ini dia panggil faqih. Sebagaimana kisah Junaid Baghdadi, kisah budak tadi, itu faqih. Faqih dari segi tauhid melahirkan dia gerun kepada Allah Ta'ala dan memahami tentang kebesaran Allah. Faqih dari segi fiqh, tidak mudah menghukum seseorang, tidak mudah menjatuhkan hukum. Sebagaimana Imam Malik ini, kalau orang tanya banyak soalan, dia tak jawab. Okey, siapa nak soal? Soal, dia jawab, ni jawab. Bila orang ni tanya, la adri. Dia tanya la adri, maknanya saya tidak tahu. Ni la adri, ni wallahu alam. Kadang-kadang orang tanya sampai 15 soalan, 5 dia jawab. 20 soalan boleh jadi 5, 7 dia jawab. Kadang-kadang dia tak boleh jawab 10 soalan, dia jawab soalan. Setiap majlis ilmu, kalau orang tanya soalan, orang akan dengar majlis ilmu Imam Malik jawapan dia la adri. Sehinggalah timbul mari perasaan orang pun kata kamu ni imam, siapa tak boleh jawab juga soalan, tak boleh jawab. Lalu Imam Malik kata beginilah, mugi kabur orang kampung lah kata Imam Malik tak boleh jawab. Imam Malik tak boleh jawab. Ini orang faqih. Kita ni orang faqih. Orang faqih ni orang macam mana? Orang faqih orang tahu. Lalu Imam Malik mengatakan, jangan kamu belajar dengan orang yang tidak pernah kata wallahu alam. Jangan kamu belajar dengan orang yang tidak tahu belaka.
Maka orang ni ada bidang-bidang. Kata guru saya, okey, kalau nak jawab bidang tasawuf, pandai bidang tasawuf, jawab. Boleh bidang fiqh, jawab. Jawab. Tak tahu perkara tauhid. Kau ada orang ahli tauhid, tanya ahli tauhid. Tanya bagi ahli tauhid. Jangan jawab habis. Bukan bidang kita pun jawab juga. Jawab juga. Akhir sekali bab kereta pun ustaz jawab kok. Maknanya tak ada kena-kena dia pun. Tanya bab kereta pun jawab. Tanya bab lu jawab. Tak boleh. Orang tanya kita bab lembu, mana kita reti. Nah, kita reti bab lembu. Orang tanya bab kereta. Kereta serenda bab kereta. Asal kata lah kereta. Asal ceritalah kau bereta gini ke. Asal tak reti. Tanya bidang tu. Tanya. Jadi bidang satu. Satu-satu. Sebab tu Imam Malik, orang tanya banyak tak tahu. Tidak tahu. Dan dia terkenal dengan nama La Aduriyah. Kerana setiap persoalan Imam Malik pasti akan jawab La Aduriyah. Lalu katanya, sebab apa jadi gitu? Kerana Imam Malik bukan saja faqih dari segi fiqh, bahkan dia faqih dari segi tauhid. Apa makna dari segi tauhid? Dia gerun pada Allah. Lalu orang mengatakan Imam Malik tu dia tak jawab tu bukan kerana dia tak boleh jawab. Kerana dia takut nak jawab. Cakap kerana rasa takut dia kepada Allah Taala itu tinggi. Man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang mendustai ke atas diri aku, kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia telah mengambil tempat duduknya dalam api neraka. Takutnya Imam Malik ni dia boleh jawab. Benda tu dia boleh jawab, tapi dia tak jawab. Maknanya kata seorang sahabat saya, dia kata kalau dia belajar, katakan bab semayang. Minggu ni dia belajar cakap bab semayang. 2-3 minggu dia tak cakap dah bab semayang. Tiba-tiba orang tanya bab semayang, dia tak jawab dah. La adwi itu tidak tahu tu dengan sebab faqihnya dari segi tauhid, faqihnya dari segi fiqh. Maka faqih dari segi fiqh ini ialah orang yang cukup payah menjatuhkan hukum. Cukup payah menjatuhkan hukum. Kadang-kadang orang-orang yang faqih ini dia sentiasa mendapat merendah diri. Dia kata tak apalah, tanya orang ni, orang lebih alim pada saya. Sama-sama alim, seorang mari tanya. Ni dia, lepas tu ada orang alim seorang lagi, mari seorang tanya. Tak berani nak jawab dah. Tanya dia lah. Dia kata tanya dia lah, nanti dia tawakuf. Tawakuf. Ini orang faqih. Orang yang begitu memahami ilmu, begitu faham kaedah ilmu dan payah menjatuhkan hukum. Payah nak jatuhkan hukum. Jadi kadang-kadang bila tak faqih, boleh minggu depan dakwah apa sesuai. Mula tak apa sesuai. Tak boleh pula. Jadi jawapan dia tidak tetap. Ini menyuruh orang tu tidak faqih. Adapun faqih dari segi tasawuf ini, faqih dari segi tasawuf iaitu menjatuhkan ilmu yang ada tu menyebabkan hati dia ini hidup dengan Allah. Buat sesuatu melihat Allah, buat satu melihat Allah. Kerana Allah, melihat pada Allah. Ini dia panggil orang yang faqih. Okey, baik. Dari segi korban, dari segi tauhid, kita berkorban. Kita korban tauhidnya, kita nak mendekatkan dengan Allah. Dari segi fiqh, kita mencari lembu-lembu yang cukup syarat dia. Fiqh. Tapi dari segi tasawuf, maknanya kerana menurut perintah Allah Ta'ala, tasawuf ada ihsan. Maknanya kasih sayang kepada haiwan, seperti tidak sembelih di hadapan haiwan-haiwan yang lain. Tapi kadang tempat sempit nak buat mana? Tempat serigok sembelih depan dia. Tapi kalau sembelih depan dia pun jangan asah depan dia. Asal pisah depan dia. Lembu pun kata, nak melih aku ke tu? Maknanya jangan. Itu kena ada sifat ihsan. Jadi inilah orang yang faqih. Maka bila Allah Ta'ala beri, dia kata Allah Ta'ala nak beri kebaikan, orang ini baik, Allah Ta'ala akan faqihkan ilmu. Mana faqihkan ilmu yang Allah Ta'ala faqih, ilmu iman, Islam, ihsan. Maknanya Allah Ta'ala faqihkan dia. Allah Ta'ala nak beri kebaikan pada dia, Allah Ta'ala faqihkan dia. Allah Ta'ala faqihkan dia, dan Allah Ta'ala beri faham ilmu. 3 ilmu. Satu ilmu Islam, iman dan juga ihsan. Tauhid, fiqh, tasawuf, 3. Mana ini ada kebaikan. Tapi kalau orang tu tidak ada 3 ni, dia ada tauhid, dia ada fiqh, tak ada tasawuf, maka dia tidak dapat lagi kebaikan. Kebaikan mesti duduk pada 3 ilmu tadi.
Maka kalau Allah Ta'ala nak beri kebaikan, mesti kena ada 3 ilmu tadi. Bila ada 3 ilmu tadi dan dia beramal dengan ilmu, wa alhilmahu rusydahu, maka Allah Ta'ala akan ilhamkan dia kecerdikan, petunjuk Allah Ta'ala beri. Ini batu dia kata, siapa yang beramal dengan ilmu, nanti Allah Ta'ala akan memberi ilmu yang dia tidak belajar. Dia beramal dengan ilmu, Allah Ta'ala akan beri ilmu yang dia tidak tahu. Dia beramal dengan ilmu yang dia tahu, nanti Allah Ta'ala akan beri ilmu yang dia tidak tahu. Okey, terpancar. Sebab tu Imam Ghazali kata, ilmu itu hendaklah digali. Galikan ilmu. Galilah ilmu, kata. Ilmu itu ada di dalam hati-hati kamu. Kerana hati kamu ini sudah makrifat kepada Allah, galilah ilmu. Bila siapa yang menggali ilmu, saya dia akan dapati bahawa ilmu itu adalah ilmu yang cukup banyak, sebagaimana air yang digali, bila digali-gali jumpa air sudah tidak kering-kering lagi. Maka Allah Ta'ala akan beri kecerdikan kepada dia dengan sebab dia beramal dengan ilmu. Dan dikata di sini dalam satu hadis lain, an Abi Bakrah qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ughdu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisah fatahliku. Qala apa qala li Ibnu Mas'ud zid tana khamisatan lam takun indana wal khamisah, bukan khumasah, wal khamisah, tukar wal khamisah, bagi sikit, wal khamisah an tabghadha ilma wa ahlahu. Daripada Abi Bakrah, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpagi-pagilah kamu dalam keadaan menjadi orang yang alim. Maknanya hendaklah kamu ini sentiasa menyiapkan diri kamu untuk menjadi orang alim. Setiap pagi hendaklah kamu mencari ilmu untuk menambahkan ilmu kepada kamu. Dalam hadis lain, kun aliman, jadilah kamu orang yang alim, ataupun orang yang belajar. Maka orang yang alim, dia dapat ilmu, kemudian ilmu tadi dia boleh mengajar ke orang, beri pula pada orang. Ini ilmu alim. Orang alim sebenarnya dia dapat ilmu, kemudian dia beramal dengan ilmu, kemudian dia itu menyampaikan ilmu pada orang, kemudian orang dapat ambil ilmu daripada, manfaat daripada. Ini orang alim. Kerana yang disebut orang alim ni, yang dikhendaki dalam ilmu tasawuf, orang alim adalah innama yakhshallah, orang yang takut kepada Allah. Ini orang alim. Maka orang alim yang dikhendaki adalah dia ini belajar ilmu, lepas dia belajar ilmu, dia beramal dengan ilmu. Lepas dia beramal dengan ilmu, dia pun mengajar ilmu. Bila dia mengajar ilmu, orang dapat manfaat daripada ilmu dia tadi. Orang dapat merasa takut kepada Allah. Jadi bila dia belajar ilmu, dia dah takut pada Allah. Orang belajar pun orang akan takut kepada Allah Ta'ala. Ini orang alim. Maka jadilah kamu orang alim. Jadi orang alim. Orang alim bukan orang banyak ilmu, belum tentu lagi orang banyak ilmu. Kata guru saya, dia kata nanti kalau kamu baca kitab banyak-banyak pun belum alim lagi. Alim tu apa? Alim itu orang yang beramal dengan ilmu. Tapi orang yang beramal dengan ilmu pun belum alim lagi. Kalau ilmu yang dia amal tidak takut pada Allah, maka orang yang alim, dia ada ilmu, dia beramal, dia takut pada Allah. Itu alim. Sebagaimana ada seorang yang dia tu kerja bawa perahu. Dia bawa perahu, kemudian dia bawa pelajar-pelajar yang nak pergi belajar. Jadi orang nak belajar naik perahu dia. Pergi jumpa apa ni? Tok guru pun mengajar anak murid dia ramai, orang belajar naik perahu. Dia ni bawa perahu je. Tapi satu hari dia nak pergi belajar kau. Jadi dia pergi atas perahu, orang pergi belajar, dia pun pergi belajar. Orang belajar duduk dalam kuliah ilmu, dia duduk luar. Duduk luar, dia dapat ilmu, tok guru dia khabar, dia balik beramal. Orang ni belajar ilmu banyak dah, tapi orang ni hok dengar-dengar ni balik beramal. Jadi belajar. Jadi orang nak habis majlis ilmu, nak habis, dia balik awal-awal cepat-cepat. Jadi sampai kat perahu, dia dah sedia dah perahu. Jadi orang tak tahu dia belajar. Tapi dia tu ada sama. Mari ke dia masuk di belakang, dengar, catat ilmu. Lepas tu dapat ilmu, belajar. Dapat ilmu, beramal. Satu hari berlaku, tok guru nak pergi jalan. Naik perahu. Tumpang perahu dia. Tiba-tiba tenggelam habis.
perahu tadi tenggelam. Bila tenggelam, hak jaga perahu tadi boleh jalan atas air. Selamatkan Tok Guru, selamatkan anak murid orang lain. Sehinggalah selamat. Bila selamat, Tok Guru pun tanya, apakah amalan kamu yang menyebabkan Allah Ta'ala beri kelebihan? Dia kata dia tak ada ilmu, tapi dia dapat ilmu daripada Tok Guru tu. Dia dapat ilmu daripada Tok Guru, kemudian dia balik, dia beramal. Balik beramal. Tok Guru dia kata gitu, dia balik beramal. Tok Guru balik beramal. Jadi bila beramal, akhir kali Allah Ta'ala beri kelebihan pada tu. Lalulah Tok Guru dia kata, kalau gitu mu yang alim. Yang sebenar-benar alim dia. Aku ni banyak ilmu je tak beramal. Mu ni ilmu sikit beramal. Maka yang dikhendaki orang alim ni sebenarnya adalah orang yang beramal dengan ilmu. Jadi jadilah kamu orang alim. Kita hari ni jadilah kamu alim. Alim yang macam mana alim? Alim boleh baca kitab. Alim lah. Paling boleh baca kitab belum alim lagi. Dari segi agama belum alim lagi. Biar dia pandai baca kitab Arab fasih pun. Arwah Haji Mak Mubarak. Saya tidak sempat belajar dengan dia. Saya tidak sempat belajar dengan dia. Tapi saya sempat dengar nama-nama dia gitu. Saya dikatakan dia orang tak pandai bahasa Arab. Cakap Arab tak pandai. Bahasa Arab sangat nama tak pandai. Tapi dia membaca kitab-kitab yang tinggi-tinggi. Yang ada perkataan-perkataan Arab yang tinggi-tinggi dia boleh faham. Ada orang-orang alim lain pun pandai-pandai baca kitab tinggi-tinggi. Kalau banding dengan arwah Haji Mak Mubarak itu, banding dengan orang-orang lain, ustaz-ustaz lain yang pandai-pandai balik-balik Mesir pun hebat-hebat. Maknanya baca kitab dah nak lawan dah. Haji Mak Mubarak tak nak lawan dah dari segitu. Tetapi orang mendapat manfaat pada dia. Orang ni baca kitab pasal. Baca kitab, mari orang Arab cakap pasal. Maknanya, tetapi orang belajar dengan dia tak ada apa. No tu tidak ada. Makrifat tak ada. Manfaat tak boleh. Maka nak tahu orang alim tu, kalau anak murid dia dapat manfaat. Mana kalau anak murid dia tu dapat manfaat, jadi rasa nak buat amal ibadat, jadi rasa sedar, jadi insaf, jadi nak kembali pada Allah. Inilah dia orang alim. Mana orang alim? Maka tak tahu alim kesan pada anak murid dia. Sebab tu nak syarat alim mesti kena ada ilmu, mesti kena beramal dengan ilmu, dan mesti kena ada anak murid dapat kesan dapat manfaat daripada ilmu dia. Ini dia alim. Maka jadilah kamu orang alim. Orang alim. Dan yang kedua dia kata orang yang belajar dengan orang alim. Kalau kamu tak boleh jadi orang alim, kamu kena belajar dengan orang alim. Kerana orang alim tu ada cahaya. Dan kamu tidak ada cahaya, ambil cahaya dengan orang alim. Ambil ilmu dengan dia, ambil barakah dengan orang alim. Maka kamu belajarlah. Maka belajar ini adalah orang yang ada kitab, orang yang bermurajaah, orang yang mengkaji ilmu. Ini orang belajar. Kalau kita duduk kuliah ilmu balik, atau tak belajar lagi tu. Tak belajar lagi tu. Ambo belajar banyak tempat dah. Banyak tempat. Dia kata. Tapi kalau dari segi Islam, tidak lagi. Orang yang belajar, orang yang duduk kursus, mutalaah betul-betul. Duduk mutalaah, bertalaki dengan guru. Lepas tu bersoal jawab, lepas tu murajaah lagi. Lepas tu mengkaji lagi, membahas lagi ilmu. Itu baru belajar. Dan kalau gitu, kalau tak jadi belajar, mustami'an, maka ataupun yang mendengar jadi mendengar. Jadi kebanyakan mendengar. Tapi saya tengok yang mendengar tu alim pada orang belajar. Orang belajar tak banyak komen, orang mendengar banyak komen. Orang yang belajar mengkaji, membahas tu tak ada banyak. Jadi nak beritahu belajar mendengar mustami'an, orang yang mendengar. Orang kapur panggil orang tak ada selinga. Itu pun bagus. Bagus. Orang maknanya kalau tak jadi orang alim, jadi orang belajar. Tak jadi orang belajar, jadi orang yang mendengar. Mustami'an, orang yang mendadak ilmu. Kerana apa? Orang yang mendadak ilmu ini pun duduk dalam majlis ilmu lagi. Tapi kalau dia nadak ilmu, duduk luar majlis ilmu, tak jadi. Dia mesti kena duduk dalam majlis ilmu. Kerana limpahan cahaya barakah itu ada di dalam majlis ilmu. Ataupun yang menyukai perkara ilmu, muhibban li ilmi. Yang ni orang yang kasih kepada ilmu. Ada juga orang dia tak ada masa nak belajar ilmu, tapi dia kasih pada ilmu. Dia tolong budak-budak pondok. Dia program-program, dia bantu. Saya tengok maknanya keperluan dia tu. Kalau macam dia suka sangat, tapi dia tak ada majlis ilmu. Ini ada orang gitu. Kalau sebut bab pondok mangas semua, tapi tak aja pergi pondok.
Kita kena bantu pondok. Kadang-kadang kita kena cari dana ke pondok. Kita kena tu. Tapi dia tak pergi pondok. Dia tak pergi belajar. Masjid pun tak pergi. Tapi dia jenis suka kepada ilmu. Boleh tahan juga. Boleh tahan juga. Tapi janganlah kamu menjadi orang yang kelima. Lalu kamu binasa. Yakni orang alim pun tidak. Orang belajar pun tidak. Orang yang mendengar pun tidak. Dan orang yang suka pada ilmu pun tidak. Ini adalah orang yang kelima. Kelima, maka dia kata akan binasa. Jadi mesti kena jadi orang alim. Orang alim yakni yang pertama orang yang benar-benar takut kepada Allah. Orang yang ada ilmu, orang yang beramal dengan ilmu, orang menyampaikan ilmu, orang yang takut kepada Allah Taala, kesan daripada ilmu. Ini orang alim. Yang kedua orang yang belajar. Orang yang belajar mestilah orang yang ikhlas dalam belajar ilmu, mestilah orang yang ada menumpukan masa dengan ilmu, mestilah orang yang memurajaah dengan ilmu, orang yang sentiasa bersuhbah dengan guru. Ini semua orang yang belajar ilmu. Orang yang mendengar, orang yang mengambil ilmu dalam majlis ilmu. Dia mendengar ilmu dan dia mengambil manfaat daripada ilmu, kemudian bila dia dengar, dia dapat dia pun beramal dengan ilmu. Dan orang yang kasih kepada ilmu, maknanya dia orang yang menyokong ilmu, majlis ilmu, sama ada dia ini orang yang menghormati ulama-ulama, orang yang mengambil berat tentang ulama, orang yang mengambil berat tentang orang-orang yang belajar, orang yang menolong orang-orang yang mendengar ilmu, orang yang cuba menghidupkan ilmu dengan apa cara pun, maka dia termasuk dalam golongan orang yang suka pada ilmu. Kalau tidak jadi 4 golongan ni, salah satu pun tak jadi, maka jadi orang yang kelima. Orang alim pun tidak, orang belajar pun tidak, orang dengar pun tidak, orang bahika ilmu pun tidak, maka dia adalah orang yang binasa. Orang yang binasa. Maka kata Atta' berkata, Ibnu Mas'ud telah berkata kepadaku. Atta' bercerita, Ibnu Mas'ud telah berkata kepadaku, kamu telah menambah kepada kami menjadi 5 yang tiada di sisi kami. Yang kelima bahawa kamu membenci ilmu serta ahlinya. Jadi yang kelima, golongan yang kelima adalah golongan yang membenci ilmu dan golongan orang yang membenci ahli ilmu. Dia sudah tak berakhir ke ilmu, dia memang benci ilmu, dan dia ini benci kepada orang yang membawa ilmu, benci kepada orang yang belajar ilmu, benci kepada orang yang mendengar ilmu. Ini orang yang kelima. Orang yang kelima ini dia kira orang yang tidak ada makrifat pada Allah, orang yang tertutup mata hati, orang yang duduk dalam kegelapan, dia kata. Jadi kita belajar ilmu sebenarnya kita nak duduk dalam cahaya hidayat, nak cahaya. Cahaya itu cahaya hidayat. Maka orang yang tidak ada ilmu, tidak mau belajar ilmu, tidak beramal dengan ilmu, benci kepada majlis ilmu, benci kepada orang-orang yang belajar ilmu, adalah orang yang duduk di dalam kegelapan. Maka tidak orang yang duduk dalam gelap ini binasa. Orang yang duduk dalam gelap ini orang yang dalam keadaan kerugian. Maka kita mesti duduk dalam majlis ilmu, majlis ilmu yang membawa hati kita supaya sampai kepada Allah Ta'ala, yang menghidupkan hati kita, menyebabkan kita ini kuat iman kita, cahaya hati kita tersinar pada Allah Ta'ala, sehinggalah lahir ihsan, beribadat dalam keadaan ihsan, bersyariat dengan syariat yang benar, dan juga hati yang tetap bertauhid dan bertauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma ridna 'ilman nafi'an wa rzuqna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.